Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, semalam ada satu kenyataan daripada sebuah media ataupun satu perkongsian daripada sebuah media tempatan berkenaan dengan seolah-olah ada ketidakpuasan hati terhadap kadar dividen kedai BSP bagi tahun pelaburan 2022 yang baru saja diumumkan beberapa hari yang lepas, kerana dikatakan kadar dividen yang diberikan ini adalah rendah berbanding dengan jangkaan yang sekitar sepatutnya lah. Dijangkakan kedai BSP boleh memberi lebih tinggi sedikit berbanding dengan apa yang telah diumumkan baru-baru ini. Okey, namun perkara ini telah pun ditepis oleh pelbagai pihak, pakar ekonomi, dan juga begitu juga dengan kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif kedai BSP disebabkan kekangan daripada pelbagai perkara dasar monetary, inflasi, peperangan di Ukraine dan juga Rusia, dan juga beberapa perkara yang lain. Jadi telah menyebabkan kadar dividen yang dibayar ataupun yang diumumkan ini lebih rendah berbanding dengan tahun pelaburan 2021. Okey, jadi apa yang menarik perhatian saya adalah kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif kedai BSP yang mana orang kata telah pun memberikan satu perspektif lah, pandangan antara sebab kenapa penurunan dalam kata median pelaburan ataupun baki bagi golongan pencarum yang tinggal adalah disebabkan pelbagai pengeluaran berkaitan dengan pandemik COVID-19. Ada 4 jenis pengeluaran dengan ketara menghakis tahap simpanan KWSP Bumi Putra. Bumi Putra ni banyaklah termasuk Sabah dan Sarawak, tetapi majoritinya adalah daripada kaum Melayu. Okey, ia susulan pengeluaran sebanyak 145 bilion ringgit daripada dana simpanan KWSP ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Penjelasan ini memberi isyarat jelas bahawa pengeluaran simpanan KWSP tidak wajar dibenarkan sekali lagi, seperti ditegaskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okey, antara sebabnya adalah kerana ia akan memberi kesan negatif sekaligus menjejaskan simpanan persaraan masa tua pencarum. Ini perkara yang menarik perhatian saya, sebab dari segi perspektif kedai BSP itu memang ianya adalah kumpulan wang persaraan, tetapi dia punya, kita kata, akta syarat dan sebagainya diletakkan bahawa persaraan tu pada umur 55 tahun ataupun pada umur 60 tahun. Itu adalah syarat ataupun akta yang telah ditetapkan selepas dibentangkan menjadi satu, orang kata, panduan bagi KWSP. Tetapi realitinya di luar sana lebih ramai individu yang bersara awal menyebabkan mereka ini sudah tidak aktif mencarum. Ada yang sudah tidak aktif mencarum lebih daripada 10 tahun. Jadi mereka ini masih ada wang simpanan KWSP mereka mungkin ratusan ribu ringgit, 100-200 ribu ringgit, tetapi mereka hanya menikmati dividen tahunan. Itu adalah satu perkara yang baik. Cumanya di sini apabila sebarang pengeluaran ataupun tuntutan berkaitan dengan pengeluaran KWSP ini ditolak dengan diberikan alasan persaraan dan sebagainya, saya sentiasa melihat perkara ini, orang kata, ditepis dengan agak rapuh sebenarnya, kerana mereka tidak memberikan sebarang alasan kenapa tidak boleh diberikan kebenaran pengeluaran kepada golongan yang tidak aktif mencarum ini, seperti pengeluaran KWSP secara bersasar. Saya tak nampak di mana kewajaran untuk golongan ini dibiarkan wang caruman mereka di dalam dana KWSP, sedangkan mereka ini dari segi realiti masyarakat, kita punya usia persaraan tidak sama seperti apa yang ditetapkan oleh pihak KWSP. Ada yang bersara lebih awal disebabkan faktor kesihatan, faktor ahli keluarga, pelbagai diberhentikan kerja dan juga sebagainya. Kesukaran mereka ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, untuk memberikan masa untuk bekerja disebabkan halangan-halangan yang ada di isi rumah mereka telah menyebabkan mereka ini tidak mencarum buat satu jangka masa yang sangat panjang.
Jadi apabila dikatakan kebimbangan terhadap usia persaraan dan sebagainya, mereka ini sebenarnya telah membesara. Dan kalau pada saya, KWSP mempunyai data dan mengetahui, malah telah dinyatakan sebelum ini, hampir 4 juta daripada kalangan pencarum ni adalah tidak aktif mencarum. Jadi pada saya, mereka sepatutnya melakukan semakan, membuat semakan, sebab kita boleh tahu golongan yang tidak aktif mencarum ni dua je. Mereka yang sudah mencapai usia persaraan, yang mana mereka nak biarkan wang caruman mereka di dalam KWSP untuk menikmati dividen, itu tak perlu diganggu. Tetapi mungkin ada yang berada pada umur sebelum usia persaraan, dah 10 tahun tak mencarum. Sebenarnya di sini KWSP sepatutnya meluaskan mereka punya, orang kata, bidang kerja dan sebagainya untuk mencari mereka ini sama ada melalui telefon, dan itu kaedah tu carilah apa-apa saja kaedah, tetapi hubungi dan dapatkan maklumat balas daripada mereka kenapa tidak mencarum, apa yang sudah berlaku dan sebagainya. Cuba dapatkan maklumat, cuba dapatkan, orang kata, keadaan realiti daripada kalangan pencarum yang tidak aktif mencarum ini, dan dapatkan pandangan mereka. Dengar apa yang mereka kata, adakah mereka tak kisah dengan wang dalam akaun KWSP ini dan boleh tunggu sehingga 55 tahun, ataupun mereka sebenarnya sangat memerlukan. Ini adalah satu perkara yang wajar dilakukan dalam keadaan sekarang, sebab kita tahu ramai sangat yang sudah tidak mencarum. Kita bercakap tentang inflasi, kita bercakap tentang dasar monetary, kita bercakap tentang pelaburan KWSP, kita bercakap tentang aset KWSP, tetapi realitinya pencarum yang merupakan kontributor, salah satu penyumbang, walaupun dia tidak aktif, dana ataupun wang dia menjadi salah satu penyumbang untuk pelaburan KWSP ini, dia tidak melambangkan kebesaran KWSP itu sendiri. Ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan kepada saya. Kenapa hendak dibimbangkan sangat tentang usia 55 tahun, usia bersara, tetapi pada mereka ini, mereka sebenarnya telah pun bersara. Kalau mereka nak kembali bekerja sebagai contoh, sekarang ni mungkin umur mereka 52 tahun, 53 tahun. Mereka pun dah takkan kembali bekerja dan sebagainya. Lebih daripada 10 tahun tak mencarum, dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi kenapa hendak disukarkan, diseksa mereka ini untuk menunggu 2 ataupun 3 tahun lagi sampai kepada usia 55 tahun barulah hendak boleh dikeluarkan wang KWSP tersebut. Dan juga pengeluaran ini haruslah pada usia pada hari lahir kita. Kalau ada yang lahir pada bulan 12, tunggulah sampai lagi 2-3 tahun, hujung tahun pula tu. Bayangkan macam mana mereka ini perlukan wang untuk meneruskan kehidupan harian mereka, untuk menstrukturkan ekonomi keluarga mereka, dan itu saja wang yang mereka ada, tetapi mereka tidak mempunyai akses. Saya sentiasa, bukan nak bias, tapi saya tidak ada masalah sangat kalau KWSP atau pihak kerajaan tak bersetuju dengan pengeluaran untuk golongan-golongan yang aktif mencarum, walaupun banyak kaedah yang boleh diberikan kepada kami yang aktif mencarum ini. Tetapi apa pula nasib bagi orang yang tidak aktif mencarum? Ini satu perkara yang wajib dilihat oleh pihak KWSP dan juga pihak kerajaan, kerana hanya wang di dalam caruman mereka itu saja ada, yang mereka ada dan mereka boleh gunakan, tetapi sayangnya mereka tidak diberikan akses, mereka tidak ada pilihan lain. Sedih apabila mereka melihat mereka ini. Jadi saya harap perkara ini akan dilihat, dan saya harap sangat akan ada satu penjelasan yang lebih kukuh berkenaan dengan pengeluaran bagi golongan-golongan yang tidak aktif mencarum ini. Kalau boleh, berikan penjelasan kenapa tidak boleh dilaksanakan kepada mereka ini. Saya masih lagi tidak mendapat jawapan sehingga ke setakat ini. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.